duduk keadaan makan khema, minum air. Kamu sengaja kadang-kadang nak ajar pada apa kita lah, nak ajar duduk sungguh. Dalam kita bila diajak makan tu kita tak sungguh. Kita ambil buah khema 2-3 utik, betul kita minum air. Dan mana ustaz tak makan kata dia. Makan dah ni. Makan apa? Makan khema je. Tahan ke? Kata dia. Astagfirullah. Apa? Kita nak ubah cara dia memikir. Cara dia memikir. Alangkah baiknya ambil sembahyang untuk kita sembahyang 2 rakaat. Allah Rabbi. Saat terbukanya pintu langit, Allah Ta'ala panggil kita. Mana dia orang kok yang beristighfar, kok minta ampun dengan aku. Aku nak ampun dia. Mana dia orang yang ada hajat dengan aku, yang ada hajat sama ada dunia ataupun akhirat. Minta dah, aku nak beri. Subhanallah. Saat yang begitu berharga, saat-saat yang mari ni begitu pantah berlalu. Habis dah lah. Macam tadi pukul 3 pagi, 4 pagi, kalau tuan-tuan bangun buat amal ibadat, rasa sekejap je masa berlalu. Allah, pukul 5 nak bang dah ibarat dia. Allah Rabbi. Sebab itulah orang-orang tasawuf, bila matahari nak naik, dia menangisi. Allah, habis dah masa seronok untuk bersama Allah Ta'ala. Habis dah masa untuk kita bermunajat, merayu kabar kepada Allah masalah kita. Wallahi Tuhan, hak tuan-tuan kita, hamba sendiri pun hak tunjuk kepada tuan-tuan ni sebenarnya benda hak yang banyak lagi hak kita susuk dalam. Banyak hak ada depan hamba ni, jalanan hidup dia tak sama. Macam pagi ni ada 20 orang jalanan hidup dia tak sama tuan, tak sama. Walaupun mari masjid hari ni betul nampak sama, tapi bila balik rumah cara hidup dia masing-masing. Kita ada jalanan hidup masing-masing. Jadi oleh kerana itu, jalanan hidup kita nak betul seperti mana hak yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu ada sahabat hak pergi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, macam mana kok Nabi duduk di rumah? Kalau dia duduk luar rumah, kami tengok dia. Cara Nabi makan, cara Nabi jalan, cara Nabi perang, cara Nabi bersahabat, cara Nabi cakap, semua kami tahu belakang wahai Aisyah. Tapi kalau balik rumah, wahai Aisyah, macam mana kok perangai Nabi? Siapa secara tu sahabat dia tanya. Sebab nak tengok, nak ikutnya cara Nabi SAW. Khususnya kalau tuan-tuan tengok kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni siapa pekat dia sanggup buang kehidupan dia semata-mata nak berdamping dengan Nabi SAW. Ni Abu Hurairah, sungguhnya dia buat siapa pekat tu harta dia ni nombor 1 periwayatan hadis. Kalau Anas bin Malik walaupun start daripada umur 14 tahun dia bersama Rasulullah SAW. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang masuk Islam umur 40, tapi sungguh dia untuk ambil kelebihan bersama Rasulullah ini, Allah anugerah pada dia. Dia dapat doa daripada Nabi SAW. Siapa pekat lepas tu dia kata, aku tak nak lupa-lupa mengapa hadis. Kata dia, Allah Rabbi. Sebab apa sungguh dia? Sebab apa dia muhasabah diri dia? Banyak mana 40 tahun dia bazir umur. Yang mana siapa umur 40 ni segala kekuatan telah ditarik oleh Allah SWT. Sebab tu kita suruh baca sama, baca surah Al-Aqaf kan, ayat 14 tu kan. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan bima tardah tu. Kita baca sama doa tu. Ni doa orang yang siapa umur 40. Orang yang siapa umur 40 bersyukurlah pada Allah SWT. Siapa apa kat Tuhan gezek, ada doa khusus untuk orang 40 ibarat dia. Kalau siapa umur 40 tak berubah lagi, wala ayazubillah. Ada orang tunggu nak berubah, dia nak muhasabah diri dia ialah apabila pecah, Allah minta maaf, silapan yang sangat besar. Berapa ramai orang yang dok dah sampai umur pecah dipanggil dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada 2 orang sahabat kan disebut oleh Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ni sahabat yang sangat hebat. Dia mimpi masuk syurga ibarat dia. Allah, comelnya sahabat. Mimpi boleh pergi dekat syurga. Allah. Kalau Nabi kabur ke sahabat dulu, aku pergi dekat dengan syurga seolah macam aku nak ambil, nak petik buah dalam syurga tu. Kalau aku ulur tangan boleh ambil, kata Nabi. Allah seronok. Kalau orang lah boleh mimpi lagu ni.
Pasal ada orang yang diubah oleh Allah Ta'ala dengan mimpi. Ada dengan mimpi. Dia boleh berubah dengan mimpi. Dah pergi jauh lah zaman Nabi dulu. Dah jauh lah. Ni zaman kalau kita sekarang ni pun ada orang Tuhan ubah dengan mimpi. Subhanallah. Betapa ramai Tuhan ubah dengan mimpi. Tapi jangan tunggu mimpi baru nak berubah. Jangan. Tunggu ustaz nak mimpi lagi. Nak jadi macam Malik Noor. Malik Noor. Oh, Malik Noor. Dulu cari pitih dengan bina badang. Barak dia, tak malu. Dulu tayar badan, barak dia. Minta maaf lah nak khabar bagi ni. Cuma sekarang ni, rezeki dia melimpah ruah. Pakai jubah semua dekat pucuk alang tu. Dia antaranya pemenang. Jemaah yang pemenang. Siapa pekat berebut so depan sama nak khabarnya. Leni, Malik Noor tu. Dia melimpah ruah rezeki dia. Jadi produk kolesterol lah macam-macam. Tak cukup tangan pula dia nak khabarnya. Tapi dia boleh berubah kerana apa? Dia boleh berubah kerana apa? Bukankah kerana dia mimpi mak dia dah meninggal, panggil dia, tarik dia nak terjun dalam api yang sangat besar. Sejarah masuk dalam utusan, masuk dalam surat khabar dia cerita dia. Akhir lepas dia kata dia bangun tidur yang mimpi waktu, akhirnya dia berubah 100%. Allah Rabbi. Cara Allah tak nak ubah orang. Ada orang Tuhan tak ubah. Sampai ke mati Tuhan nak ubah. Tu dia. Jadi kita kena muhasabah. Kita ni ending of life dia kat mana? Ending of life dia kat mana? Inilah tuan-tuan balik bacalah sejarah-sejarah sahabat, orang-orang yang hebat. Ada manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dia sapalah menghadap Allah keadaan yang baik. Alhamdulillah. Tapi ada orang juga yang Allah Ta'ala tarik dia. Macam kita nak cerita tadi tu, Talha bin Ubaidillah. Dia mimpi bagaimana ada sahabat yang duduk tepi syurga dengan dia. Akhirnya mari ahli syurga tarik dia masuk syurga. Ada seorang lagi pun tarik pula masuk syurga. Masya Allah. Siapa boleh mikir syurga? Mimpi syurga. Subhanallah. Bagaimana dia ni, dua orang sahabat hak tadi tu sebenarnya tak Islam, tapi bila masuk Islam dia sungguh Islam, akhirnya ahli syurga dia. Allah Rabbi. Siapa pegang dia mimpi, dia khabar Rasulullah betul. Dia khabar Rasulullah, hak dia mimpi tu, dia khabar Rasulullah. Rasulullah membenarkan, wahai Talha, apa hak mimpi ni betul wahai Talha. Padahalnya setahun dia masuk Islam. Hak yang kedua tu 2 tahun je masuk Islam. Mana-manalah dia beramal. Tapi siapa pekat boleh masuk syurga Allah SWT. Itulah rahmatnya Allah. Tapi tuan, hamba malam pagi ni hamba nak suruh tuan-tuan ingatlah sejarah. Biarlah acak kali kita dengar pun hamba nak sebut tuan-tuan, tolong ingat orang yang bernama Abdul Rahman bin Muljim. Abdul Rahman bin Muljim. Kau tuan baca kitab Tarikh Tashri', Allah hebatnya watak ni. Abdul Rahman bin Muljim digelar sebagai Syekhul Qurra. Syekhul Qurra. Dia ni bapa segala orang baca Quran di benua Afrika. Mesir, Sudan dan seluruh jazirah Afrika sebenarnya ambil sanad daripada Abdul Rahman bin Muljim. Ni orang Mesir sedap cakap sedap apa Quran, baca Quran, ambil sanad daripada dia. Tu tengok daripada Abdul Rahman, daripada Ubay, daripada dia Abdullah bin Mas'ud, daripada Rasulullah. Ni Abdul Rahman bin Muljim. Siapa dia ni? Ngapa Quran 30 juzuk? Orang yang Syekhul Qurra. Allah Rabbi. Cuba tengok kesudahan dia macam mana. Bukan kamu nak kutuk, tidak. Allahul-Azim, mudah-mudahan Tuhan ampun dia. Mudah-mudahan. Walaupun baloh di antara ulama panjang lebar masalah dia ni. Bukan kita nak cakap hal orang, tapi nak buat pedoman hari ni. Abdul Rahman bin Muljim ni, dia silap satu je. Waktu kita nak khabar pada budak-budak muda, bila nak nikah, memang kita tanya orang tua dululah. Jangan buat pandai-pandai. Takut jadi macam Abdul Rahman bin Muljim. Abdul Rahman bin Muljim silap besar dianya kahwin dengan seorang perempuan daripada fikrah Khawarij. Puak Khawarij ni dia ada 5 mabadi asas. Di antara hak peliknya,
hak yang asah dia je, orang yang buat dah sebesar kafir. Ni dia punya fikrah. Jangan main buat khawarij ni. Kalau minum arak kafir, kalau zina kafir, dah kira dah sebutnya ni khawarij, bahaya. Tapi masalahnya Syekh Abdul Rahman ini, bila dia kenang pada orang puan seorang hasil orang kabur dia tu, kenang sungguh. Sahabat dia kabur dah, jangan Syekh, ni fikrahnya khawarij, ni khawarij, bahaya sikit. Tak apa, saya insya-Allah boleh tarik dia, boleh ubah dia insya-Allah. Bila dia kahwin, dia belajar dengan tok guru besar daripada khawarij, nama dia Ibnu Hattan. Ibnu Hattan ni, dan dia mengajar sangat hebat. Dan bila kita belek-belek, ada sebahagian orang yang mengajar benda ni, dia guna khidmat sihir. Minta maaf, Allah Rabbi, ni pun ambil bimbang juga ni. Ambil bercakap sendiri dengan Syekh Abdul Majid Az-Zindani 2 kali. Ambil pergi ke Yaman 2 kali. Alhamdulillah ada kesempatan boleh minum di rumah dia dan boleh bersama dia. Ambil tanya, ni hati ke hati tanya, sebab apa Syekh sekarang ni ada ulama'nya ramai, tapi pasal apa? Perbezaan dari sudut manhaj. Dari sudut manhajnya berbeza. Kalau ulama' yang ada nama di dunia ni, kalau sekiranya manhaj dibawanya bertembung, cara mana kita nak ikut Syekh? Tanya dia. Dan orang yang boleh tarik orang sembarangan tu bukannya orang sembarangan. Ramai pengikut dia, follower dia ramai. Ambil nak Syekh Majid kata, jangan takjub, kata dia, sebab ada sebahagian dia menggunakan khidmat sihir. Allah Rabbi. Hamba betul nak baca kisah Ibnu Hattan ini. Bila baca sebahagiannya, rupa-rupanya Allah ya'azubillah, tak jauh. Siapa pekat ni? Syekhul Qurra Abdul Rahman bin Muljim. Takkan hafal Quran 30 juzuk. Syekhul Qurra, subhanallah, boleh terkesan dengan Ibnu Hattan. Tapi itulah kehebatan Ibnu Hattan. Akhir sekalinya Abdul Rahman bin Muljim ini di antara orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah sebenarnya yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amun tanya tuan-tuan hak pagi ni, nak sabar dah orang yang ngapa 30 juzuk menjadi tok guru Al-Quran, subhanallah, boleh bunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi kabodah kepada Sayyidina Ali dulu, wahai Ali, muka jaga-jaga, wahai Ali, aku tengok, aku diberitahu oleh Allah, mu ni mati dengan dibunuh oleh orang. Sebab tu bila Sayyidina Ali keluar daripada rumah Sayyidina Ali, bila dia sembahyang sah depan, Abdul Rahman duduk sah depan. Duduk sah depan tu dia tak dah pedang dekat dengan birang-birang dia. Lepas tu dibawa bakus tujuan nak mengelirukan orang, nak mengeliru sahabat-sahabat lain. Dia bawa baku tu tujuannya nak beri hadiah pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tengok dia punya liar. Duduk sah depan. Duduk sah depan ni bimbang juga. Jangan main-main. Dia duduk sah depan. Dia sah depan, dia berzikir, dia bertasbih sebagainya. Sapalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia keluar, dia sembahyang. Bila sembahyang betul-betul tengah sujud, betul-betul tengah sujud, dia alih baku, dia ambil pedang daripada badan dia, dia cetok betul-betul kena atas kepala. Berkubang darah, siapa pekat habis macut darah, siapa dah basah darah tu dijanggut Sayyidina Ali. Sahabat dia paku Ali nak lawak, kata Ali tak payah lawak lah. Fuztu wa rabbil Ka'bah, aku berjaya dah hari ni. Berjaya kenapa? Rupa dia ingat zaman dulu. Dia ingat zaman dulu aku berjaya dah. Berjaya apa pelik sahabat-sahabat. Aku berjaya dah seperti mana apa yang Nabi kabur aku dulu. Makna aku ni mati akan menghadap Allah kerana dibunuh oleh orang. Subhanallah. Siapa yang bunuh tuan? Siapa yang bunuh? Iaitulah Abdul Rahman bin Muljim. Sahabat Ikah Abdul Rahman bin Muljim. Bila Ikah Abdul Rahman bin Muljim nak dijalankan hukuman qisas. Bila nak jalan hukuman qisas, Abdul Rahman kata,
Abdul Rahman kata, wahai Tuhan, tolong kalau nak bunuh saya, jangan bunuh sekaligus. Tolong keluar saya. Keluar badan saya biar habis. Darah keluar dulu, biar saya rasa sakit. Kerana setiap kali saya sakit, menandakan saya akan diberi darjat yang tinggi di syurga Allah Ta'ala, kata dia. Allah Rabbi. Ajaran apa ni? Inilah ajaran Ibnu Hattan Al-Khawarij. Allah Rabbi. Hukum Islam kalau nak bunuh, kalau kita nak pancung bagi orang murtad, apa makna pancung tu, bagaimana pegawai perubatannya kena ada dan kena tetok sekaligus, sah sekaligus je. Tapi ini tidak disuruh. Sebab apa? Dia terkesan akidahnya daripada Ibnu Hattan. Jangan main Tuhan. Allah Rabbi. 30 juzuk dengan Quran Syekhul Qurra, kesudahan dia. Walaupun balah di antara ulama sama ada Abdul Rahman bin Muljim ni murtad ke, keluar agama ke, dia taubat ke, itu kita tidak persoal. Cuma kita nak sebut je ialah bagaimana ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hamba 30 juzuk, walaupun Syekhul Qurra terjebak dengan orang yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini tuan-tuan kena muhasabah. Sebab tu kata ulama, kalau di antara kita nak muhasabahnya ialah apa hak yang kita tunjuk pada orang ni, benda hak comel ke, hak dalam kita ni banyak benda hak kotor, banyak benda hak salah, banyak dosa. Macam kita kata iceberg. Tak tahulah cerita kapal Titanic ni ada benar tak tahulah Syahir. Tapi jamba dengar-dengarnya memang ada sungguh kapal ni. Orang buat kapal ni dirasa hebat sampai tidak ada kuasa yang boleh menghancur, merosak, memusnahkan kapal dia ni. Maknanya dia teruja kapal hak dia besar sungguh. Tengok Allah Ta'ala buat mari orang yang rasa takabur sombong ni tu, awak mari iceberg dia. Iceberg ni di permukaan laut tu nampak sikit je, tapi hak bawah dia bapak besar. Jadi macam mana radar tak boleh nak tengok ada kecil. Jadi akhirnya tidak dipusing lah untuk elok diri kapal tu daripada langgar iceberg tu. Rupa-rupa sampai dekat baru nampak bawah tu bapak iceberg. Akhirnya langgar menyebabkan patah dua terus kapal Titanic tersebut. Ni semua sejarah ada belaka. Maknanya dosa kita hak yang orang nampak sikit je, salah kita ni. Tapi hak dalam kita tu, Allah, macam mana keadaan kita dengan Allah SWT, hak kita sembunyi daripada orang, ini hak yang paling bahaya. Ni hak paling bahaya. Kalau kita katakan ada penyakit yang boleh membunuh secara senyap. Ramai ni ustaz-ustaz apa bimbang juga sekarang ni. Kita ada satu grup ustaz tu, debor, belakang semua debor sekarang ni. Makan-makan pondok-pondok akan mana lah. Sebab dengan Dr. Khazani kan, Dr. Khazani tu tiba-tiba biru tangan. Lah mau jatuh daripada bilik air. Nak ambil es mayang, mau jatuh tak ada sedar. Lalu akhirnya bawa umur. Allah Rabbi. Nampak tak? Maknanya panggil serangan secara senyap. Hak ni kita bimbang. Makna serangan dosa hak kita tak nampak hak dalamnya. Orang hak tak nampak. Dosa kita tu, hak ni kita bimbang. Dosa hak dalam kita dengan Allah sahaja yang tahu. Allah Rabbi. Tak ada orang nak khabar dosa dia pada orang. Tak ada. Kalau boleh nak khabar hak comel belaka. Allah Rabbi. Sebab itulah Nabi kata, istahyu minallahi haqqa istihya. Hendaklah kamu malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, kata Nabi SAW. Sahabat tengok Nabi kata gitu, kalau ya Rasulullah, ya kami dah malu kepada Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, dan sembahyang dan sebagainya. Tidak, kata Nabi. Tidak. Kata Nabi, kalau sekiranya kamu boleh khabek, bahasa Terengganu kalau kamu boleh khabek keluar hak yang benda hak dalam kamu tu, lepas tu kamu sedar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang boleh menentukan segala-galanya, dan kamu berserah diri pada Allah, baru betul memalu pada Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya apa benda yang kamu buat, kamu pendam, kamu tak berani nak beritahu kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa yang tersembunyi ini, sebenarnya kamu masih lagi tak malu kepada Allah Subhanahu Taala. So sekarang ada kita muhasabah. Muhasabah yang pertamanya kita nak mintaknya kat mana kesudahan kita. Cuba renung sungguh.
Kita boleh tentu tak kesudahan kita guna? Tak ada. Tak ada secara bertentu. Lalu kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW minta ampun siapa 70, siapa 100 kali. 70, 100 kali. Ada dua riwayat sebut. Allah Rabbi. Kalau Rasulullah lagu tu keadaannya. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha ni pelik. Aisyah ni pelik sikit lah. Wataknya pelik. Sebab tu Aisyah ni Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kabar kepada Asma, kakak kepada Aisyah. Aku pelik tengok Aisyah ni. Sebab Asma suruh anak dia Abdullah pergi tengok mak saudara dia. Ada peluang ke, ada apa ke, selepas kewafatan Rasulullah SAW. Tapi tengok pelik Aisyah ni. Aisyah ni zaman Nabi SAW, dia layang Nabi sungguh. Tapi bila Nabi wafat, dia macam Maryam Al-Batul. Allah Ta'ala beri karamah ke dia sebenarnya Aisyah ni. Jadi Aisyah tengok Nabi buat ibadat sampai pekak seolah Nabi duduk di alam lain. Di alam lain. Makna sujud Nabi tu seolah Nabi dah bangun dah ibadat dia ni. Sebab tu kata-kata Aisyah, dia mensifatkan sembahyang Nabi ni, Allah, tak ada hak lebih comel, tak ada hak lebih khusyuk daripada sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Siapa mereka? Aisyah tanya kepada Rasulullah, dia apa yang sungguh sangat ni bang, ibarat dia, apa sungguh sangat ni? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, aku nak jadi makhluk yang bersyukur saja. Tu je kabarnya. So sekarang ni kita nak muhasabah. Nak muhasabah yang pertama sekali, kat mana kesudahan kita yang pertama. Yang pertama. Yang keduanya, kita nak muhasabahnya ialah amalan harian kita. Cara mudah. Amalan harian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Didiklah hati kita, pujuklah hati kita macam mana sekalipun. Sebab tu dia ada amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan ni yang boleh menyebabkan keselamatan kepada kita. Hamba tengok jelas, kita tengok apa hak berlaku kepada Dr. A'id Al-Qarni. Tuan-tuan jangan nampak barang benda ni sebenarnya. Macam tuan-tuan baca mak surat kan, lepas subuh, lepas asar, baca mak surat. Ataupun ada benda hak amalan hak Tuhan buat, hak tuan-tuan buat. Amalan ni hak tuan-tuan buat sama. Walaupun sikit tapi buat sama. Sebenarnya ada sampai masa dia Allah tunjuk bagaimana kelebihan amalan yang kita buat tu. Ada kalanya, ada kala tak ada. Tapi hamba terasa sangat apa yang disebut oleh pengiring kepada Dr. A'id Al-Qarni, hak duduk di Filipina dulu, hak nak tembok. Hak tembok tu tak kena. Dia kata 2 jekar je sebenarnya. Pistol tu diaju kepada Dr. A'id Al-Qarni 2 jekar je. 2 jekar. Tembok tak kena. Subhanallah. Kata penjabat yang pengawal Dr. A'id Al-Qarni ni, kata wallahi mula-mula dia tengok selamat daripada kena tembok ni, Dr. A'id Al-Qarni kena tembok ni, wallahi bi barakati du'a syekh. Tu je. Sebab dia ni barakah daripada amalan syekh buat. Tengok dia yang mengiring syekh ni, lepas subuh, lepas asar, dia ada amalan khusus dia. Walaupun nampak barang dia sebenarnya. Sebab tu hak ni hak kita minta. Sebab tu ada tawassul kan. Hadis Nabi, hak 3 orang tu. Hak duduk dalam gua tu kan, pok batu kambuh pintu gua tu. Ni bila siapa kita duduk terperangkap dengan satu situasi, maka tawassul dengan amalan kita. Tawassul tu guna maknanya, ya Allah, amalan yang aku buat ni kalau kamu terima, wahai Allah, tolonglah kesok. Allah siapa gitu semua Pak. Makna ada siapa dalam hidup kita ni mesti ada masa tersepit. Ada masa tersepit. Bukan semua orang yang comel dalam perjalanan dia tidak. Ada masa kita rasa susah dan tersepit diuji oleh Allah. Ketika itulah datangnya segala amalan-amalan yang kita buat dulu kita ingat balik. Sebab itulah masa kita nak mati disebut oleh tafsir ketika mana syarah kepada hak Fir'aun nak mati dalam surah Yunus tu. Bagaimana Fir'aun nak mati tu, dia ngaku dia beriman tu, dia ingat balik apa hak dia buat dulu.
Ingat, bila dia ingat baru kata Allah, aku berimanlah dengan Tuhan yang Bani Israel beriman. Sebab apa? Dia takut dah. Sebab nampak dah kat mana kesudahan dia. Allah Rabbi. Hak dia kita muhasabah sungguh-sungguh. Satu, untuk pagi ni muhasabah. Yang terakhir sekalinya muraqabah. Proses yang kelima yang kita kena buat pada Ramadan ini, muraqabah. Muahadah, mujahadah, muaqabah, muhasabah, muraqabah. Muraqabah ni yang paling tinggi sekali. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini remote control. Remote control yang boleh ubah kita, insya-Allah. Kalau kita ada benda ni kepada anak kita, kita ajar pada anak, ajar pada isteri, ada masalah, kita pergi mana pun ada masalah. Sebab apa kita ajar anak bahawasanya Allah Ta'ala muttali'un bi ahwalina fi kulli waqtin wahid. Allah Ta'ala sentiasa tengok apa yang kita buat pada setiap saat. Allah Rabbi. Habis. Sebab itulah Nabi kata, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi sebut pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, apa Nabi kata? Ittaqillaha haitsuma kunta. Mutakutlah pada Allah kat mana mu duduk. Allah Rabbi. Sebab itulah Sayyidina Umar pun pesan kepada tentera dia pun dengan takwa. Takwa mana? Kat mana mau duduk pun ingat pada Allah SWT. Habis cerita. Sebab tu aku ingat tu guru kita, kalau kamu nak selamat kat mana mau duduk pun, yang pertama cari masjid. Cari masjid. Kat mana mau duduk cari masjid. InsyaAllah bila cari masjid selamat. Sebab tu Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah An-Nur. Allah sebut dalam surah An-Nur 3 ayat cuba baca. Tak sempat pada pagi ni. Bagaimana orang yang sentiasa berulang-alik sejid, yang bergantung sejid dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita sebut muraqabah, Nabi khabar awal-awal kita muka takut pada Allah kat mana kamu ada. Yang keduanya wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Nabi tahu perangai manusia ni, dia mudah alpa, dia mudah tergelap sorang, mudah lajak dia panggil. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata. Bila kamu salah buat dosa ataupun lupa, maka cepat-cepat kamu buat benda baik. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sebab kebaikan yang kamu buat tu boleh hapuskan kejahatan yang kamu buat. Jadi oleh kerana itu kita di antara nak muraqabah juga ni, Abu teruja bila baca surah Al-Hujurat. Baca surah Al-Hujurat rasa teruja. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat ni ada seorang sahabat turun ayat ni tak pergi sejid dia. Tak pergi sejid. Nabi kuliah tak pergi. Kejut Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Nabi ni orang yang sangat cakna ke sahabat dia. Dia tengok kanan kiri tak ada sahabat dia. Jadi akhir tanya sahabat, guana sahabat kita hak biasa mari ni 2-3 hari terampok ibarat dia. 2-3 hari terampok ni. Maka Nabi suruh sahabat pergi tengok macam sakit ke apa ke. Sahabat pergi tengok tak ada, segom mega. Segom mega, makan sedap dalam macam biasa, hidup macam biasa, di pasar dia apa. Lah balik semula kabur ke Nabi, ada masalah Rasulullah, sihat lah kedua apa doa sejid. Tanya dia macam mana doa sejid. Tanya balik kata minta maaf lah. Lepas turun ayat surah Al-Hujurat, aku ni jenis suaranya kuat kata dia. Tengok sahabat. Apa makna ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, wahai orang beriman, jangan kamu tinggi suara depan Nabi, macam kamu bercakap dengan saing rodong kamu. Sebab perbuatan tu boleh hapus dosa, boleh hapus pahala yang kamu buat dulu. Kamu semayang, kamu puasa, kamu zikir, kamu qiyam, semua tu hapus kira belaka. Kenapa? Kerana kamu tinggi suara depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Siapa apa kat sahabat tak pergi semayang sejid, tak pergi dengar Nabi kuliah ibarat dia. Nabi senyum dengar. Kata dia bukan ahli neraka. Dia bukan termasuk dalam apa hak Tuhan suruh ni.
Ada satu riwayat sebut siapa Nabi mengiyakan dia ni sebenarnya sebahagian daripada ahli syurga. Allah Rabbi. Nampak tu? Makna nak kabur bagaimana sahabat hatinya sangat hebat. Dia terasa tersentuh. Allah Rabbi. Mudah. Dia ni sensitif dipanggil. Sangat-sangat sensitif. Takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila dia salah, dia cepat-cepat balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang ketiganya ialah Nabi kata hendaklah kamu buat baik. Perangai kita biar baik dengan orang. Ni 3 benda cara kita nak supaya kita sentiasa terasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di antara yang bunyi dah, boleh sikit lagi, sikit dah. Hamba minta supaya kita boleh ambil pahala umrah hari ni. Makna lepas kita kuliah ni, rok sembahyang sunat Isyraq habis cerita. Lepas tu balik pun boleh makan juga. Tu je. Sikit lagi dah nak landing dah ni. Jadi nak sebut bagaimana Nabi SAW asuh sahabat lagu tu muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada proses ni. Ada proses yang disebut oleh Nabi ni. Mudah-mudahan kita keluar Ramadan dalam keadaan yang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan, di antara hak akhir sekali yang nak sebut ni ialah apabila kita duduk sehari-harian, kita tak boleh lari. Kita kena duduk atas realiti. Kita mengajar pun biar realiti. Kalau kita mengajar benda yang macam fantasi, betul-betul dia buat, tak jadi juga. Sekarang kita basic asah dia. Tolonglah tuan-tuan, kita jangan lari daripada Al-Quran. Ini semua hak ni hak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi jumpa Nabi baca Quran. Siapa pekak tengok Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari. Mereka ni ada tempat khusus untuk letak ayat-ayat Quran di rumah mereka. Dulu baca ayat Quran tidak ada baris, tidak ada titik. Dulu mereka boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Tengok, akhir sekalinya mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala generasi yang Nabi puji mereka. Cara mana tuan Amba minta sungguh nak muraqabah dengan Allah SWT ni, biar kita berpuasa Ramadan kali ni kita minta dengan Allah al-balighuna ila babi rayyan. Kita kena ada 5 proses ni sebab kita nak puasa kita ni biar betul-betul sampai ke pintu Ar-Rayyan. Sampai pintu Ar-Rayyan. Ada orang bila sebut bulan Ramadan dia ingat puasa je. Silap besar. Amba nak sebut tuan-tuan, dia punya rentetan. Yang pertama sekali belum diwajibkan Ramadan, puasa Ramadan ini, yang pertama berlaku tahwilul qiblah. Yang pertama. Pada tahun tu berlakunya kewajipan puasa. Tahun tu juga berlakunya perang Badar Al-Kubra, pensyariatan jihad. Siapa pekat Nabi suruh buka puasa? Perang Badar tu Nabi suruh buka puasa. Nabi suruh buka puasa sebab apa? Nak pertahankan agama Allah SWT. Sahabat beberapa tahun tu wajib puasa Ramadan nak kabarnya. Nabi suruh buka puasa sebab apa? Nak mempertahankan agama Allah SWT. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi kita beramal biar hak jadi asyamu junnah. Biar jadi sungguh surga itu sebagai pendinding. Puasa itu sebagai pendinding kepada neraka Allah SWT. InsyaAllah. Tapi kena perhati sungguh lah. Kena perhati sungguh. Jangan buat perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Amba bimbang sungguh tuan. Bila sebutlah hadis man lam yada' qawla zur wala amal bihi falaysa lillahi hayatun an yada' ta'amahu wa syarabah. Allah Rabbi. Barang siapa yang tak tinggal amalan az-zur. Az-zur ni maksudnya tipu, fitnah. Allah Rabbi. Ni nyakit juga ni, nyakit. WhatsApp dan Facebook ni nyakit sekarang ni. Berbahagialah bagi orang kok tak ada WhatsApp, tak ada Facebook. Orang tua tu, Haji ada Facebook. Tak ada bagus Haji. Haji joker dah. Hidup Haji ni bahagia. Tak ada dengan Facebook, dengan WhatsApp. Sekarang ni Masya Allah, seolah kita tak duduk dalam Ramadan.
Kalau baca WhatsApp, kalau baca Facebook, macam tidak duduk dalam Ramadan di barak dia. Ni sekarang ni. Allah Rabbi. Nabi kata, "Malam yaja' qaul az-zur wal amal bih." Kalau orang tak boleh nak buang perangai, pelawak, perangai fitnah ni, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'ama wa syarabah. Tidak layaklah bagi dia untuk tinggal makan minum, untuk berpuasa ibarat dia. Allah Rabbi. Mudah-mudahan 5 proses kita buat sungguh lah tuan-tuan. Kita buat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita keluar Ramadan, kita jadi orang yang bertakwa sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita boleh berkongsi pada pagi ini, insya-Allah. Saya minta maaf banyaklah sepanjang 3 hari dah. 3 hari bersama tuan-tuan, insya-Allah. Ada slot 1-2 lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan didiklah hati kita, jinakkan hati kita, insya-Allah. Dengan berkawan dengan satu lagi, last, husnu ikhtiyaril julasa. Masa Ramadan ini cuba cari orang yang baik-baik. Husnu ikhtiyari julasa. Cari duduk tempat orang yang baik-baik. Berdasar kepada hadis, hak Nabi khabar ada orang hak bunuh orang, siapa 100 orang. Siapa 100 orang dia bunuh. Dia jumpa Tok Guru tu kata, kalau nak taubat, nak suruh Tuhan terima amalan dosa ni, boleh kena duduk di kampung seberang. Mu kena pindah, kena beralih daripada kampung asal. Kamu kena duduk kampung seberang. Kampung seberang ni orang yang baik-baik. Perok diri, perok mati. Ni hadis sahih kan, disebut dalam hadis sahih. Jadi kita beramal sungguh-sungguh. Kalau kita tak boleh, kita malah nak buat apa pun, cuba cari kawan yang baik. Habis tidak pun dengar dia baca Quran, tak apa dah. Dengar baca Quran, ini sunnah Nabi. Kalau kita malah baca Quran, cari orang hak baca Quran. Sebab sunnah Nabi. Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Nabi suruh Abu Musa baca Quran. Mengalir air mata. Nampak tak tuan? Kadang-kadang mungkin bila kita baca Quran, kita tak terasa. Tapi bila orang baca, kita terasa. Sungguh ni banyak ni. Banyak berlaku. Kalau sekira habis-habis dak pun pasal keset. Pasal keset. Amba kok terasa sangat ya. Cuba tuan baca, tuan dengar lah penih kok bacaan Syekh Sudais ataupun Syekh Musyari Rashid. Sebab amba seronok hak ni sebab ada masa je dia menangis. Dia siapa ayat tu? Allah sebab, naik sebab. Syekh Suraim pun ada juga. Bila kita dengar, Masya Allah, ayat apa yang menyebabkan dia sebab? Kadang-kadang kita dah ayat kenapa? Kita tak terasa apa? Dia apa sebab ada dia? Sayyiduna Uthman bin Affan, surah Al-Fatihah telah menyebabkan dia menangis. Surah Al-Fatihah boleh menyebab dia menangis. Imamuna Asy-Syafi'i bila baca Maliki Yaumiddin, bila baca Maliki Yaumiddin, akal dia merawang kepada padang mahsyar. Sebab tu kita tengok ada ulama Syafi'iyah mengatakan bila sampai kat Maliki Yaumiddin tu macam dia berhenti agak lebih daripada ayat lain baca Al-Fatihah. Sebab apa? Teringat kepada apa untuk nasib dia di padang mahsyar. Allah Rabbi. Kalau Sayyidina Uthman baca Al-Fatihah boleh mengalir air mata. Allah Rabbi. Dan kita baca Fatihah biasa je. Nak kenapa menangis-menangis kan? Masya Allah hati. Nampak tak? Subhanallah. Balik rumah, hari ni saya nak khabar 2-3 ayat. Kalau tuan-tuan baca, dok tu juga memang tuan-tuan kena polis sungguh-sungguh lah. Yang pertama baca surah Maryam ayat 65. Kutkan insya-Allah. Ingat surah Maryam, wa in minkum illa waridhuha kana rabbika hatman maqdiya. Yang pertama. Yang kedua baca surah Al-Hadid, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. 2. Dan yang ketiganya baca surah Ad-Dukhan dan baca surah Qaf. Ini bagi hamba 2 surah adik-beradik kembar. Adik-beradik kembar. Siapa rasa dia hebat baca 2 surah ni, baru nampak lemahnya kita. Allah Rabbi. Balik insya-Allah, mudah-mudahan Allah jenuh hati kita bila ada 5 proses ini. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf banyak sepanjang pengendalian hamba berkuliah dan juga
menjadi imam. Saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan pakaklah kita sama-sama insya-Allah. Kalau sekiranya di hari akhirat esok ni orang-orang lama, orang yang berkat untuk guru kita, kalau sekiranya hamba tak ada, contohnya hamba tak ada di syurga Allah Subhanahu taala, tolonglah doa, tolonglah cari hamba bawa juga ke syurga Allah Subhanahu taala insya-Allah. Sama-sama pertemuan yang sangat hebat. Mudah-mudahan Allah jinak hati kita untuk terus beramal insya-Allah sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu